Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan esei berkumpulan kami dari subjek UW 00802 Section 12 Penghayatan Etika dan Peradaban. Esei berkumpulan kami yang bertajuk Kesultanan Melayu Melaka pada zaman kegemilangannya menjadi lambang pertemuan masyarakat berbagai etnik. Bagaimanakah Melaka boleh mencapai zaman kegemilangannya pada era kolonial itu? Pembentangan ini terdiri daripada 7 bahagian, 1 bahagian pengenalan, 5 bahagian isi, dan 1 bahagian rumusan. Bahagian pengenalan akan dibentangkan oleh Hayatun. Bahagian isi pertama akan dibentangkan oleh Nur Ainis. Bahagian isi kedua yaitu Kepala Bagian Budaya akan dibentangkan oleh Muhammad Najib. Bahagian isi ketiga yaitu Perdagangan akan dibentangkan oleh Nur Intan. Bahagian isi keempat yaitu Corak Kependudukan akan dibentangkan oleh Maizura. Dan isi yang kelima yaitu Pembentukan Masyarakat Majmuk akan dibentangkan oleh 2 orang yaitu Nurul Aina dan saya Suraya. Dan bahagian terakhir yaitu Rumusan akan dibentangkan oleh Siti Baraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan dan juga terutamanya yang dihormati Dr. Saiful Azhari bin Muhtar selaku pensyarah bagi subjek penghayatan etika dan juga peradaban. Jadi saya akan menyambung pembentangan dengan menerangkan mengenai pengenalan negeri Melaka sendiri. Seperti mana kita sedia maklum, jika kita lihat bila kita sebut mengenai negeri Melaka, sudah pasti ianya sangat terkenal dengan tinggalan sejarahnya, sehingga ianya digelar sebagai bandaraya bersejarah. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan mengenai permulaan sejarah negeri Melaka ini. Ianya berasal daripada Kesultanan Melayu Melaka yang dibangunkan pada tahun 1400 tahun oleh para Meswara. Para Meswara juga dikenali sebagai Sultan Iskandar Shah, yang beliau merupakan seorang putera dari Palembang. Namun terdapat beberapa konflik di Palembang menyebabkan beliau terpaksa melarikan diri dan beliau menubuhkan sebuah kerajaan sendiri di Melaka. Jadi Kesultanan Melayu Melaka ini yang merupakan permulaan kepada legasi Kesultanan Melayu Melaka yang dapat kita lihat pada hari ini, yang di-Pertuan Agong dan juga sultan-sultan di negeri-negeri Melayu pada hari ini. Permulaannya ialah Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini telah mencatatkan kejatuhan pada tahun 1511 akibat dijajah oleh pihak Portugis. Jadi saya akan menceritakan sedikit mengenai ciri-ciri kerajaan Kesultanan Melayu Melaka pada zaman dahulu yang menyebabkan ianya dapat mencapai zaman kegemilangannya walaupun ianya pada era pra-kolonial. Yang pertama ialah kedudukannya yang amat strategik. Kedudukan Kesultanan Melayu Melaka pada ketika itu dikatakan amat strategik kerana ianya terletak di muara Sungai Melaka yang mana kedudukannya berbukit bukau dan terlindung daripada tiupan angin monsun. Hal ini menyebabkan para pedagang yang melalui Selat Melaka mudah untuk berehat daripada teruskan pelayaran kerana keadaan angin yang kurang baik pada ketika itu. Jadi mereka akan singgah di pelabuhan di Melaka. Yang seterusnya, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini memiliki unsur-unsur daulat. Bila kita kaitkan unsur daulat ini, ianya pasti akan kita lihat mengenai soal ketaatan. Jadi daulat ini bukan sahaja terletak kepada rakyat namun juga terletak kepada pemimpin. Sikap saling taat mentaati kepada rakyat kepada pemimpin ini yang menjadi asas kepada kejayaan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka pada ketika itu. Hal ini menyebabkan kerajaan pada ketika itu amat kukuh. Yang seterusnya, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka memiliki pentadbiran yang sistematik. Seperti yang dapat kita lihat, sistem pembesar 4 lipatan iaitu bendahara, penghulu bendahari, laksamana dan juga temenggung memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan pentadbiran berjalan dengan lancar. Yang seterusnya dapat juga kita saksikan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini memiliki undang-undang bertulis sendiri. Undang-undang yang bertulis sendiri yang juga dikenali sebagai hukum kanun Melaka yang menyebabkan kerajaan ini amat kukuh kerana ianya memiliki undang-undangnya tersendiri iaitu hukum kanun Melaka. Jadi tidak dapat dinafikan legasi kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini merupakan legasi kesultanan pada hari ini. Jadi saya berharap agar kita semua menghayati sejarah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini agar sejarah itu sentiasa berterusan, agar kita sentiasa ingat. Jadi sekian daripada saya, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan bagi fokus kajian pertama iaitu aspek pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata perintah setelah ditambah dengan awalan pe menjadi pemerintah dan apabila ditambah dengan akhiran an menjadi pemerintahan. Maksud pemerintahan ialah sebuah kerajaan atau organisasi yang mempunyai kuasa untuk membuat dan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan dalam sesebuah kawasan.
Dalam pemerintahan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat 4 tahap, antaranya ialah tahap pembukaan sekitar 1400 hingga 1424 yang diperintah oleh para meswara dan anaknya, yaitu Mahkota Iskandar Shah. Seterusnya tahap kedua ialah tahap pengukuhan di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Shah dan diteruskan oleh penggantinya. Tahap ketiga pula ialah tahap kegemilangan yang dibawa oleh pemerintahan Sultan Mansur Shah, manakala tahap keempat pada tahun 1488 hingga 1511 yaitu tahap kejatuhan di bawah pimpinan Sultan Mahmud Shah. Aspek pemerintahan pada zaman keagungan Melaka menjadi salah satu lambang kepada bermulanya pertemuan masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu. Pemerintahan yang sistematik, bersikap diplomasi dan terbuka telah menarik kedatangan orang asing untuk menetap di Melaka. Buktinya, pegawai Istana Melaka yang terdiri daripada pelbagai bangsa, di mana para pegawai istana bukan sahaja terdiri daripada kalangan orang Melayu tempatan, bahkan terdapat orang India yang dilantik menjawat jawatan dalam istana. Perlembagaan Melaka adalah berdasarkan ajaran Islam. Kesultanan Melayu Melaka menggunakan hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka dalam pemerintahan mereka. Buktinya, pemerintah kerajaan Melaka telah menggalakkan kehadiran ulama luar untuk mengembangkan ilmu untuk datang berdakwah di Melaka. Perkahwinan campur dan perkawinan politik dengan bangsa asing serta perkawinan campur antara masyarakat Melayu dan bangsa asing. Buktinya, perkawinan campur berlaku antara pemerintah Melaka yaitu Sultan Mansur Shah yang dengan anak perempuan pemerintah negara Cina yaitu Putri Hang Lipo. Nama saya Muhammad Najib bin Ahmad, nombor metrik BB2110131. Saya akan bentangkan keperbagaian budaya menjadi lambang pertemuan masyarakat berbagai etnik Kesultanan Melayu Melaka pada zaman kegemilangannya, yaitu kemajuan perdagangan dan empayar Melaka sebagai kota metropolitan menjadikan Melaka sebagai kota multi budaya. Kerajaan Melaka telah menjadi tempat berkumpulnya para pedagang dari seluruh dunia dan dikenali sebagai The Venice of the Earth. Sikap terbuka pemerintahan Melaka dan penerimaan tanpa syarat atas kedatangan para pedagang dari seluruh dunia membuat para pedagang untuk singgah ke pelabuhan Melaka. Antara faktor yang membawa keagungan yaitu pemerintahan yang bersistematik dengan adanya visi dan misi yang jelas untuk memajukan Melaka sebagai tempat pertemuan para pedagang dari timur dan barat. Perdagangan berkembang pesat dengan adanya jaminan keselamatan dan undang-undang kerajaan Melaka. Ancaman lanun dapat dikendalikan sepenuhnya dengan adanya hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Jelaslah bahawa kemajuan perdagangan dan empayar Melaka sebagai kota metropolitan menjadikan Melaka sebagai kota multi budaya. Seterusnya, pertembungan dan pertemuan budaya-budaya besar dunia telah melahirkan satu ciri fenomena sosial yang istimewa dalam alam Melayu, iaitu fenomena kepluralitian budaya. Penerimaan sistem kerajaan terbuka dan pengurusan pelabuhan yang cekap menyebabkan perdagangan di Melaka berjalan lancar. Kerajaan Melaka telah menunjukkan interaksi yang positif antara kaum dan bangsa yang berbeza. Sebagai contoh, Melaka mendapat jaminan perlindungan dari negara China yang mencegah penaklukan oleh Siam ke atas Melaka. Selain itu, interaksi budaya Melayu dengan pelbagai budaya seperti Hindu-Buddha, Eropah, Arab, Islam, Portugis, Belanda, Sepanyol dan Inggeris. Jelaslah bahawa kemajuan dan pertembungan budaya besar di kota Melaka mewujudkan keistimewaan
dan kemajuan perdagangan mewujudkan keperbagaian budaya menjadi lambang pertemuan masyarakat berbagai etnik. Perdagangan aktivisme Melaka selain menjadi kuasa politik yang telah menjadi perdagangan telah menjadi nadi yang mewujudkan kemakmuran ekonomi kepada kerajaan Melaka. Dengan kedudukan Melaka yang menguasai seluruh kawasan harian perdagangan, kuasa ekonomi terbesar di Nusantara. Seterusnya, perdagangan di Melaka berjalan dengan begitu lancar hasil daripada sistem pemerintahan terbuka di samping pelabuhan ditadbir dengan cekap. Keselamatan laut daripada ancaman rompak dan laut lain dapat dikawal oleh Laksamana Melaka yang proaktif. Selain itu, kedudukan strategik Melaka yang menguasai laluan perdagangan tersebut di dunia, iaitu Selat Melaka telah menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan tersibuk dan terpenting di dunia dewasa itu. Selat Melaka yang sempit dalam dan keadaan politik yang aman menjadi nadi ekonomi dunia kerana ia terletak di antara dua pusat tamadun manusia, China di timur dan India di barat. Di samping itu, kedudukan perkampungan Arab yang disebut dalam catatan China sebagai Tashi di utara Sumatera membuktikan hubungan ini. Apabila mereka bangkit sebagai pusat perdagangan, para pedagang Islam dari Arab, Parsi dan India turut berdagang di Melaka. Di sini, mereka telah berdagang dengan para pedagang dari seluruh dunia. Diberitakan kedudukan strategi Melaka di tengah-tengah laluan perdagangan antara bangsa dengan selat yang sempit dan kestabilan politik sepanjang selat itu. Sejumlah 83 bangsa telah berdagang di Melaka. Bahkan, Melaka telah menjadi pasar raya besar dunia yang memperdagang barangan dagangan di seluruh dunia. Sebabkan faktor ini, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerajaan Melaka telah menjadi lingua franca bagi semua pedagang di Melaka pada kala itu. Islam yang mentadbir pula mendapat perhatian bangsa Melayu sendiri. Selain para pedagang, negara-negara besar seperti China, Majapahit, Siam, India dan Arab pula mewujudkan hubungan diplomatik dengan Melaka demi melindungi kegiatan perdagangan rakyat mereka di sini. Corak bermaksud susunan motif sama ada secara terancam, teratur ataupun bebas. Corak terbagi kepada dua, iaitu corak terancam dan corak tidak terancam. Kependudukan pula bermaksud segala hal yang mengenai penduduk yang merujuk sesuatu tempat, daerah, negeri atau sebagainya. Corak kependudukan pula bermaksud taburan masyarakat bagi sesuatu kawasan dalam sesebuah kerajaan. Zaman Kesultanan Melayu Melaka mempunyai corak kependudukan yang tersendiri. Pada zaman tersebut, proses penghijraan berlaku secara alamiah ataupun semula jadi. Penghijraan berlaku bukan hasil pemaksaan dari mana-mana pihak. Orang luar boleh memasuki Melaka tanpa memerlukan kad identiti seperti pasport ataupun visa. Sebagai contoh, pedagang-pedagang dari timur dan barat mudah memasuki Melaka tanpa halangan dari mana-mana pihak. Hal ini telah mewujudkan sebuah kawasan pertempatan yang baru, khususnya bagi golongan pedagang dari luar. Interaksi serta pertempuran budaya dengan tamadun luar telah mewujudkan fenomena yang baru yang dikenali sebagai pluraliti budaya. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, wujudnya dua golongan masyarakat, yaitu masyarakat pluraliti dan masyarakat pluralistik. Masyarakat pluraliti ini masuk ke Melaka tanpa sebarang pemaksaan. Mereka datang ke Melaka untuk mencari kehidupan yang baru. Manakala masyarakat pluralistik pula ialah masyarakat yang dibawa masuk oleh penjajah Portugis dan dipaksa bekerja untuk kepentingan ekonomi dan politik. Proses asimilasi dan proses amalgasi juga merupakan faktor yang membantu dalam corak kependudukan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Asimilasi didefinisikan sebagai proses pemaduan bermacam-macam jenis atau unsur yang berlainan yang menjadi satu kebudayaan. Proses amalgasi pula satu proses yang terjadi apabila budaya dan ras yang berlainan bercampur untuk membentuk satu jenis budaya yang baru.
Sebagai contoh, hasil daripada perkahwinan campur antara individu Melayu dan individu Cina telah mewujudkan satu budaya yang baru yang dikenali sebagai Cina Melayu. Cina Melayu ini dapat dikesan dalam kalangan komuniti Baba Nyonya. Tajuk yang terakhir adalah pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggeris. Sebuah masyarakat majmuk ni adalah satu masyarakat yang muncul akibat daripada dasar-dasar kolonial di mana berlakunya penghijrahan penduduk mengikut kehendak sistem ekonomi, politik dan sosial. Perubahan sistem sara diri ni kepada sistem komersial ni disebabkan dasar ekonomi komersial, kapitalisme dan bebas berlaku. Ini mengakibatkan pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan perombongan biji timah telah banyak mendorong kepada wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh. Setiap kaum ni mestilah mengambil inisiatif mengikut sukatan pendidikan serta mengambil guru dari negara asal mereka. Ini menunjukkan yang Inggeris ni dia tak ada agenda untuk menghalang ketidakseragaman dalam dasar pendidikan mereka. Orang Melayu hanya dapat pendidikan kemahiran untuk kerjakan kerja-kerja sehari diri je dan tak ada diberi peluang untuk dapatkan kemahiran dan ilmu akademik. Anak-anak para bangsawan Melayu ni dihaskan mendapatkan kemahiran dan ilmu akademik. Justru keadaan ini sebenarnya menggalakkan lagi kemasukan asing kerana mereka tahu bahawa mereka masih lagi memperoleh pendidikan walaupun di negara asing. Di Sabah dan Sarawak, orang Melayu, Cina dan India ni serta pelbagai etnik lain sepatutnya dikenali sebagai etnik juga dipanggil ras dalam kehidupan seharian. Ras boleh dikatakan sebagai sebuah kelompok sosial yang mempunyai tanda pengenalan objektif berasaskan ciri-ciri fizikal, biologikal yang nyata seperti warna kulit, warna mata, warna rambut dan sebagainya. Pandangan, pemikiran atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau para anggotanya terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah fizikal, biologikal atau ras semata-mata dan ditunjukkan secara terbuka melalui perilaku atau tindakan terbuka yang dipanggil sebagai rasis. Kumpulan etnik terbesar di Malaysia adalah yang pertama adalah kaum Melayu, yang kedua kaum Cina dan ketiga adalah kaum India. Dalam sektor pekerjaan, pembagian tenaga kerja mengikut kaum adalah sangat ketara. Setiap kaum menjalankan aktiviti-aktiviti atau kegiatan tertentu bagi menjana pendapatan dan mengikut bidang kemahiran mereka. Terdapat 3 kaum utama yang dibagikan kerja mengikut sektor tertentu, yaitu kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Kaum Melayu menjalankan aktiviti pertanian dan juga aktiviti penangkapan ikan. Mereka biasanya tinggal di kawasan pinggir pantai ataupun kawasan pertanian bagi memudahkan mereka menjalankan atau melaksanakan aktiviti mereka sebagai seorang petani ataupun nelayan. Manakala kaum Cina tinggal di kawasan bandar bagi menjalankan aktiviti perdagangan, perniagaan dan juga perlombongan. Seterusnya kaum India. Kaum India menjalankan aktiviti-aktiviti perladangan seperti perladangan kelapa sawit dan juga perladangan getah. Mereka biasanya tinggal di estet-estet ataupun kawasan-kawasan perladangan. Pembagian tenaga kerja mengikut kaum ini amat ketara sehingga dapat dilihat kepada tahap kemajuan mereka yang berbeza-beza. Kewujudan sistem ini berlaku apabila pada Ogos 1786 di mana campur tangan Inggris di tanah Melayu bermula apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang menyebabkan kemasukan migran secara besar-besaran daripada luar. Ketika pemerintahan kolonial British juga sekitar tahun 1786 hingga 1957, tanah Melayu juga telah diduduki oleh Jepun semasa Perang Dunia Kedua di antara tahun tersebut. Jangka masa tersebut dianggap tidak mempunyai signifikan yang besar kepada komposisi dan mobility penduduk. Oleh itu, masyarakat homogenis tanah Melayu telah mengalami transformasi kepada masyarakat heterogenis tanah Melayu yang mengandungi etnik-etnik Melayu, China, dan India sebagai komponen utamanya. Penduduk asli di tanah Melayu pada ketika itu juga adalah orang asli. Perubahan struktur penduduk dapat dilihat apabila berlaku fenomena migrasi dari luar, yaitu faktor penarik disebabkan oleh sumber bahan mentah yang ada di tanah Melayu atau faktor penolak dari negara asal mereka itu sendiri. Migrasi di tanah Melayu aktif berlaku selepas penjajah barat datang ke tanah Melayu. Sebagai contoh, migrasi dari China ke tanah Melayu dan mereka banyak menjalankan aktiviti ekonomi seperti perniagaan, dan masyarakat India datang ke tanah Melayu untuk menjalankan aktiviti perladangan. Kewujudan masyarakat majmuk dapat dilihat apabila kedatangan masyarakat dari China ke tanah Melayu sebagai migran terbesar.
Pengaruh masyarakat China telah mengubah corak dan sistem masyarakat Melayu di mana wujudnya satu masyarakat baru, yaitu Babanyonya dan China Muslim. Seterusnya, migran kedua terbesar ke tanah Melayu ialah India. Mereka datang ke tanah Melayu akibat daripada masalah yang kebuluran dan kemiskinan yang timbul di negara mereka, sehingga mendorong mereka untuk berhijrah ke beberapa buah negara termasuk di tanah Melayu itu sendiri. Oleh itu, dapat kita lihat di sini gimana pembentukan masyarakat majmuk berlaku disebabkan oleh masyarakat luar yang bermigrasi ke tanah Melayu untuk mencari peluang pekerjaan yang diwujudkan oleh penjajah terdahulu. Assalamualaikum, saya Siti Baraini, PC 21110080 akan membentangkan bahagian kesimpulan. Kesultanan Melayu Melaka pada zaman kegemilangannya telah pun menjadi lambang kepada pertemuan masyarakat berbagai etnik, dan sehingga sekarang pun Malaysia sangat terkenal kerana mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. Pertemuan masyarakat berbagai etnik di Melaka melalui beberapa perkara, iaitu pemerintahan, perdagangan, corak kependudukan, kepelbagaian budaya, dan pembentukan masyarakat majmuk era kolonialisme Inggris. Kesultanan Melayu Melaka telah menjadi sebahagian unsur yang memberi impak yang sangat membantu terhadap pembangunan negara bangsa. Terdapat 3 aspek yang menjurus kepada kegemilangan Melaka, iaitu aspek politik, ekonomi, dan pendidikan. Melaka berkembang melalui corak pemerintahannya yang sistematik dan adil. Menurut Darshan Sharma, sistem pentadbiran di Melaka mempunyai susun lapisan pemerintahan mengikut hierarki pemerintahan yang mana tergolong daripada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah, serta menggunakan hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Oleh itu, Malaysia haruslah mencontohi pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini dikatakan demikian kerana sistem pentadbiran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka sangatlah teratur dan adil, mengikut undang-undang yang digubal pada ketika itu. Pemerintah hendaklah merancang penubuhan kerajaan yang strategik dan teratur agar kerajaan bertahan dan kekal selamanya. Selain itu, negara Malaysia hendaklah menjalinkan hubungan diplomatik bersama negara-negara yang lain bagi mengukuhkan kestabilan politik negara, seperti menjalin hubungan baik dengan negara jiran tanpa mementingkan ideologi sesebuah negara. Manakala dari segi ekonomi pula, negara Malaysia perlulah membangunkan ekonomi dengan bijak seperti membina institusi-institusi ekonomi sebagaimana perdagangan yang dibina pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sekian itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.